ramai betul yang semua suka. orang suka tengok benda yang comel. Dan ramai yang tanya apa tips nak bagi kucing macam betul. tu. Ada tips tak? Al-Basun ada? Belum ada lagi. Belum ada lagi. Ada. InsyaAllah. Saya jawab dia sebab dah Mak Haji kata insyaAllah. Come to listening to our podcast on Spotify and YouTube. So, selamat kembali ke rancangan Sembang Kucing. Alright, kita ada tetamu istimewa kali ni, AB. So, Seperti biasa, wanita. Kita memang dari sejak awal episod kita dengan wanita je. Wanita saja. Kita. Ini episod ke-6. Still Masih lagi seorang wanita. kita bukan memilih, tapi Sebenarnya itu menunjukkan betapa signifikannya wanita ni dalam kehidupan kita. betul. Dan peranan yang mereka mainkan tu signifikan. Betul. Masya Allah. So, kita boleh introduce. Boleh kita tanpa introduce. membuang masa. Boleh Masa. Ibe, kita perkenalkan siapakah tetamu istimewa kita pada kali ini. Tetamu kita pada kali ini iaitu Puan Hajah Siti Zaleha Hamzah. Masya Allah. Selamat datang Terima kasih ke jemput. Sembang Kucing kali ini. Berdebar dapat jemputan Berdebar. Sembang Kucing ni. Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak meluangkan masa bersama kami kali ini. Kami sangat berbesar hati Betul. Ibe. Kerana sudi. Ya, betul. Sebenarnya pada saya Puan Siti Zaleha, kita nak panggil Mak Haji boleh? Mak Haji? Boleh. Boleh. Mak Haji adalah nama apa? Media sosial. Nama media sosial. Sesuai. Sebenarnya Mak Haji, saya dengan Dr. Natra dan Mak Haji ni telah lama pun berkenalan kan. So mereka ni sentiasa menjadi orang yang saya kagumi kerana semangat kekentalan mereka kan. Dan banyak benda yang kami belajar daripada Mak Haji dan suami beliau. So okey, mungkin Ibe boleh sedikit perkenalkan apakah latar belakang Mak Haji kita. Yang bagi dah mengenali Mak Haji, Alhamdulillah lah. So saya nak perkenalkan Mak Haji ni. Kalau semua nak tahu, Mak Haji adalah lepasan Master of Usuluddin dari Universiti Malaya dan Cairo. Masya Allah. Dalam pengurusan dalam tamadun Islam. Masya Allah. So apa kerjaya Mak Haji? So sekarang Mak Haji, macam mana Mak Haji? Maybe Mak Haji boleh explain? Saya dapat tahu Mak Haji dahulu adalah seorang pensyarah di Universiti Teknologi Mara. Betul. Selepas tu Mak Haji berkecimpung dalam dunia perniagaan Betul. dan mengendalikan brand tudung yang bernama Hanami. Hijab sebaya Hanami. Masya Allah. Saya percaya ramai peminat Hanami lovers Mak Haji di luar sana. Mungkin lah jarang-jarang ke atau dah lama tak melihat Mak Haji ke udara. So hari ni kita dapat bersama dengan Mak Haji bersama kita. So please take this opportunity untuk mendengar perkongsian daripada Mak Haji berkenaan dengan hal-hal kucing dan haiwan. Jauh pengajar Islam terjun ke bidang bisnes tudung. Jauh. Sebenarnya jauh, tapi itulah yang telah dilorongkan untuk kita, yang telah disusunkan untuk kita. Alhamdulillah. Nama kita berkenalan 10 hampir tahun 10 tahun. Hampir 10 tahun. Maksudnya bisnes tu hampir 10 tahun lah. Masya Allah. Alhamdulillah. Mak Haji, apa yang membuatkan Mak Haji terus bersemangat meneruskan usaha dalam dunia fashion ni? Sebab kita tahu dunia fashion ni sangat Red Ocean, dia punya betul? Persaingan dia agresif. Dalam dunia bisnes ni tak kisahlah bisnes fashion ke apa-apa, construction ke servicing, apa-apa pun perkara pun bagi saya lah, saya minat. Saya terkecimpung dalam dunia bisnes fashion ni, jual tudung daripada seorang ustazah, menjual tudung disebabkan oleh minat terhadap tudung. Sebab saya suka beli tudung, suka mencipta tudung, dan pada masa tu terkecimpung tu pun disebabkan asal dasar minat. Masya Allah. Bila kita minat, semuanya indah. Walaupun susah dia tu, walaupun ada pahit getirnya juga, pahit, masam tu, dia akan jadi manis bila kita minat. Itulah cerita dia. So saya dapat tahu ada juga sahabat-sahabat Mak Haji kan, yang dahulunya pun juga dalam pengajian Islam, mengajar sebagai lecturer, ustazah, juga berkecimpung dalam dunia bisnes, dunia fashion. Mungkin sebab mereka lihat minat mereka ke
dalam bidang itu juga Mak Haji Betul, minat lah. Bukan sahaja kita minat dalam bidang fashion, tapi bisnes ni adalah sunnah Nabi yang paling besar yang kita kena follow. Dan sunnah Nabi ni banyak kebaikan. Nanti kita akan ulas pada ni, bukan episod berbisnes kan. Kita ulas lain. Kita sembang kucing. Okay lah. Alright, without further ado, maybe Ibe boleh mulakan apa soalan pertama kalau maybe kita nak tanya. Sebab sebelum ni sebelum tu kita lupa nak bagi tahu topik. Topik kita pada kali ini adalah kucing dan Islam. Cara sahabat menyantuni haiwan peliharaan. Masya Allah. Cantik kan tajuk tu. Simple, cantik. Kita akan ulas lah. Masya Allah. Okay, soalan yang pertama yang kita nak tanyakan pada Mak Haji. Ibe. Saya dulu ke? Yes, silakan Ibe. Saya dulu. So soalan pertama lah. Maybe Mak Haji pun yang saya dapat tahu, Mak Haji pun ada kucing. Betul. So 9 ekor kan? 9 ekor. Macam mana tu? Adakah Mak Haji starting tegur 9 ekor ataupun dia beranak pinak? Starting dia 2 ekor. 2 ekor BSH warna grey. Warna grey. Lepas tu kami dah tiba masa dia dia cari pasangan. Mencari pasangan. Kami pun carikan pasangan yang sesuai. Dan akhirnya lahirlah anak-anak yang comel, 6 ekor. Dan seterusnya anak yang comel tu dia terkahwin antara satu sendik sama lain. Sebab kita tak boleh nak kawal pada masa tu. Tambah lagi 5 ekor. Lepas tu tambah lagi ada 2 ekor. Masya Allah. Jadi 5, 7, 9. Masya Allah. Alhamdulillah. Setakat ni okey Mak Haji menjaga 9 ekor? Setakat ni sebab kerja menjaga kucing 9 ekor ni bukanlah kerja saya seorang, tapi kita kerja berjemaah bersama keluarga, memberi makan, jaga kebersihan dia, kesihatan. Betul. So berbalik kepada soalan saya. So maybe dalam 9 ekor tu mesti Mak Haji ada bagi nama. So dalam panduan dan etika adab dalam Islam, adakah memberi nama kucing tu perlu ada guideline adab. Adakah sekadar macam panggil je nama, tak ada masuk pun tak apa? Okey, bagus. Soalan tu adalah satu soalan yang orang kata soalan yang sangat indah, di mana kita nak memberi nama. Sedangkan dalam Islam pun kalau memberi nama manusia perlu nama yang indah. Nama yang baik-baik. Ahsanul ismi, maksudnya nama yang baik kepada manusia. Kalau kucing macam mana? Apa martabat kucing dengan manusia? Perlukah kita samakan? Okey, dalam Islam kita perlu bercakap perkara yang baik-baik. Betul. Kita dilarang untuk bercakap perkara yang sia-sia. Itu secara umumnya. Jadi begitulah sekiranya kita nak memberi nama kepada kucing kita, kambing ke, kita bela kuda ke, ada banyak haiwan peliharaan yang lain. Kita kena memberi nama perkataan yang baik-baik. Perkataan ni kalau kita sebut mendatangkan kebaikan, sebab setiap sebutan kita, setiap perkataan yang keluar daripada mulut kita adalah doa. Jadi tak salah kalau kita nak bagi nama kucing kita Abdullah boleh? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Tak boleh sebab Abdullah tu sendiri membawa maksud hamba Allah. Hamba tu kita lebih letakkan dia sebagai martabat tinggi. Manusia. Khalifah. Jadi kalau kucing ni haiwan dengan manusia, martabat haiwan ni lebih rendah lah berbanding manusia, sebab manusia adalah sebaik-baik ciptaan yang Allah bagi. Jadi kalau kita nak bagi nama manusia dengan kucing ni sama, bukan tak boleh, tapi bezakanlah. Tiba-tiba kita bagi nama kucing Abdul Muttalib, jadi kurang sesuai. Sebab Abdul Muttalib tu satu nama yang besar di sisi Nabi. Lepas tu kita pula bagi nama apa? Siti Aminah kat kucing kita, jadi kurang sesuai. Apalah beza kucing dan haiwan. Jadi kalau kita nak bagi nama kucing kita si cantik, kita nak bagi nama si bulu, si comel, tompok-tompok hitam ni tak semestinya buruk. Betul. Hajar Aswad tu hitam. Aswad hitam, jadi kita bagi nama kucing kita si hitam, si Aswad. Si Aswad boleh. Gelaran tu yang sedap didengar. Bukanlah kita bagi nama, kalau contohnya Maki Hamun, kita bagi nama kucing kita tu Maki Hamun, adalah tidak beradab, seperti kita bercakap perkara-perkara yang tidak baik, sia-sia. Jadi kalau kita bagi nama kucing kita, bagilah hari-hari kita kan sayang dia, nak cakap dengan dia. Jadi biarlah apa yang keluar daripada mulut kita ni perkara yang baik-baik, bukan sia-sia. Ataupun kita bagi nama apa kucing kita,
longkang ke, contohlah ya. Contoh kan perkara sisi nak cakap longkang hari-hari. Kalau cuba kita bagi nama dia susu ataupun sweet, manja. Hari-hari kita cakap perkara yang baik daripada mulut kita, bukan sahaja kita dapat pahala bercakap perkara yang baik, dalam masa yang sama kita juga memanggil kucing kita dengan perkataan-perkataan yang baik. Kan pahala dekat situ pahala. Sebab dalam Islam ni kalau boleh elakkan perkara yang sia-sia. Apa-apa yang sia-sia perlu kita tinggalkan. Sebab sia-sia tu bila dikumpul banyak-banyak dia jadi dosa. Macam contohnya kita bersembang, bagus ke? Bagus bersembang silaturahim, tapi kalau dah bersembang tu kat kedai kopi sampai berjam-jam 10 pagi, berjam-jam, jadi perkara tu sia-sia. 10 pagi kalau malas 10 pagi. Begitu. Jadi begitu juga bagi adab kita memberi nama, bagilah panggilan yang sebaik-baiknya. InsyaAllah. So Mak Haji, okey, yang keduanya, kalau dari segi kita dah cerita pandangan Islam tadi dah Mak Haji kan, apakah Islam ni memberi satu guideline kepada setiap pemilik haiwan tu, kucing ke, haiwan ke, ada tak tanggungjawab khusus, especially yang untuk menyantuni haiwan peliharaan, untuk menyantuni haiwan yang mereka jaga tu, ada tak tanggungjawab khusus ataupun dia tidak disebut dalam mana-mana hukum ke ataupun apa-apa yang telah digariskan dalam Islam? Baik, perkara tentang menyantuni kucing, guideline yang jelas dalam Al-Quran, macam mana kita nak menjaga haiwan peliharaan, kucing, apa-apa mana-mana saja. Dalam Al-Quran tak ada satu ayat yang jelas, ataupun ayat yang spesifik bercakap berkenaan tentang haiwan peliharaan, especially kucing. Tak ada. Tapi secara generalnya hukum berkenaan tentang haiwan ni ada satu hadis ya. Hadis yang Kak Lihan Mak Haji dah sediakan. Dah sediakan, kita dah sediakan sebab kita bila bercakap tentang hadis, bercakap hukum, kita tak boleh sebarangan. Kita perlu rujuk kepada hukum yang betul, hadis yang betul, yang sahih, sumber yang sahih untuk kita pastikan guideline yang benar. Hukum asal ya, aslu fil asyail ibahah. Maksudnya hukum asal menjaga kucing adalah harus. Harus membuat kebaikan kepada haiwan, hukum asalnya adalah harus. Jadi berbalik pada soalan tadi, apakah guideline yang jelas? Jadi kat sini berbuat baik kepada binatang hukumnya adalah harus. Manakala membuat perkara yang tak baik kepada binatang, hukumnya adalah haram. Menyantuni, memberi binatang makan, berbelas ihsan kepada binatang, hukumnya wajib. Jadi di situ kena faham tiga-tiga hukum ni. Pertama, harus kalau kita nak menyantuni mereka, tapi memberi makan adalah wajib. Yang itu jelas dalam hadis Nabi SAW yang mana saya bacakan dekat sini, yang mana kena buka hukumnya di sini. Macam ni Uizzibat, dia kata kat sini ada diceritakan bahawa seorang wanita telah diazab kerana mengurung kucing dalam kelaparan. Jadi kat sini hukumnya berat. Sekiranya kita membuat zalim kepada kucing, haiwan peliharaan kita, dan tidak memberi makan, jadi hukumnya haram dekat situ. Berdosa. Dan ada satu ayat hadis ni mengatakan perempuan tu diazab masuk ke neraka disebabkan menzalimi haiwan, kucing. Dan seterusnya untuk kita memberi makan adalah wajib. Yang itu wajib. Yang ini riwayat jelas ya. Saya nak menceritakan tentang bagaimana sahabat menyantuni kucing. Pernah dengar biasa dengar perkataan Abu Hurairah. Abu Hurairah ni siapa dia? Abu Hurairah ni merupakan seorang perawi hadis. Betul. Perawi hadis, sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dekat. Bukan jauh, dekat. Kemudian Abu Hurairah ni nama asalnya bukan Abu Hurairah. Nama asalnya Abdurrahman. Dalam culture Arab ataupun budaya Arab, mereka sangat terkenal dengan laqab ataupun kunyah, gelaran. Laqab ni adalah gelaran seseorang. Orang Arab dia takkan panggil nama betul.
Macam contohnya anak saya nama Hanami, Ummi Hanami. Abu Bakar As-Siddiq. Nama dia Abu Bakar tapi nama As-Siddiq. Jadi bahasa orang Arab ni culture je tak akan panggil nama seseorang tu dengan nama betul dia. Dia akan bagi nama, dipanggil sebagai laqab ataupun kunyah. Macam Rasulullah pun dipanggil Amirul Mukminin, Al-Amin, As-Siddiq, banyak nama-nama gelaran Rasulullah. Jadi Abu Hurairah ni nama betul dia ada Abdul Rahman, yang mana Rasulullah memberi gelaran kepada dia Abu Hurairah, maksudnya bapa kucing, daripada perkataan asal kucing Al-Khirrun, kucing. Disebabkan Abu Hurairah ni dia ada membela seekor kambing kecil milik keluarganya dan juga seekor kucing. Dan Abu Hurairah ni dia jaga kucing tu dengan kambing tu, dia letak kat luar rumah dia. Dia letak kat bawah pokok luar rumah dia. Kemudian besok pagi dia akan ambil, masukkan dalam jubah. Orang Arab jubah dia besar-besar tau zaman dulu. Kat negara Arab yang panas tu dia pakai jubah besar-besar, dia masukkan dalam jubah. Dalam jubah dia kat sini. Jadi kucing tu sentiasa berlegar-legar dalam jubah dia dekat rumah dia. Jadi kat sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah melarang apa yang Abu Hurairah dilakukan. Dan kemudian memberi gelaran lagi kepada Abu Hurairah tentang bapa kucing. Jadi di sini bila Rasulullah tak memberi apa-apa tegahan, tak memberi apa-apa larangan atau saranan apa-apa, maksudnya memelihara kucing ni adalah perkara yang baik dan Rasulullah sokong. Dan ada juga hadis lain yang memperlihatkan macam mana Islam ni menyantuni haiwan, yang mana Rasulullah pernah berhuduk di dalam bekas yang telah kucing minum air di dalam bekas tu. Ada satu bekas, kucing tu minum air tu dan Rasulullah pernah berhuduk menggunakan air itu. Jadi kat sini dalam Islam kita tak ada satu guideline yang jelas, tetapi ada hadis-hadis dan cerita-cerita para sahabat yang menggambarkan yang mana yang kita perlu menyantuni haiwan dan ada hadis larangan untuk kita tegahan membuat tak baik pada haiwan, menzalimi haiwan dan boleh masuk neraka sesiapa yang menzalimi haiwan. Masya-Allah, itu saja. Okeylah kan. Panjangnya masya-Allah. Betul. Tapi saya rasa spot on lah kan jawapan daripada Mak Haji tu kan. So Mak Haji, next thing saya pun nak tahu jugalah. So kalau kita bela haiwan ni, apa yang kita boleh dapat sebenarnya? Nilai-nilai murni. Kita bela kerana ada orang kata sampai satu masa dia jadi exhausted kan, bila bela kucing ni exhausted, penatlah bela kucing ni, nak bersihkan dia punya najis, nak bagi makan, keluar duit lagi, nak belanja untuk kesihatan dia banyak. So mereka dah start mencemur atau komplain merungut. So apakah kadang-kadang kita ni lupa nilai-nilai yang kita boleh dapat daripada kita menjaga kucing, menjaga haiwan peliharaan ni? Saya nak cuba jawab soalan ni dengan begitu padat, ringkas ya, sebab nilai murni menjaga haiwan ni tak kira sama ada kucing, haiwan-haiwan peliharaan lain, dia sangat tinggi nilainya dan sangat jelas riwayat hadis yang bercakap tentang nilai murni. Pertama sekali saya bagi 5 poin lah ya, 5 perkara yang apakah nilai murni yang kita ni menjaga haiwan ni, apakah nilai murni pertama sekali. Kucing ni sifatnya manja. Betul. Orang semua jaga kucing kan, sifatnya manja. Betul. Kucing ni sebenarnya pertama dia memberi kita hilang rasa kesepian. Bila kita duduk seorang, contohnya orang tak ada anak, kahwin tak ada anak, bila bela kucing ni dia manja, pusing-pusing di keliling kita. Jadi kita ada peneman. Sebab manusia ni sifatnya berkasih sayang. Kita dilahirkan dengan fitrah untuk berkasih sayang. Sebab tu kita nak ada pasangan, nak kahwin, kemudian kita suka berkeluarga. Nilainya berkasih sayang. Jadi bila ada kucing ni, kesepian seseorang tu tinggal seorang hilang. Kesepian. Kemudian seterusnya kucing ni melatih kita untuk menjadi seorang yang sangat bertanggungjawab. Sebab kucing ni walaupun haiwan, dia ada nyawa dan juga jantung, hati. Ya. Jadi kita sebagai manusia kita perlu menjaga dalam maqasid syariah. Pernah dengar ke maqasid syariah? Dalam 5 maqasid syariah yang perlu kita pegang. Maqasid syariah ada prinsip kita sebagai manusia. Ya. Pertama sekali, yang paling besar adalah menjaga nyawa. Menjaga nyawa. Jadi nyawa ni bukan nyawa manusia saja, tapi nyawa kepada
haiwan tu lah ada jantung, ada nyawa. Jadi mengajar kita untuk lebih bertanggungjawab. Bukan saja pada manusia tetapi pada haiwan, untuk menjaga kebajikannya, kesihatannya, makannya, minumnya, tempat tinggal. Jadi kita bukan saja bertanggungjawab pada manusia tapi kita bertanggungjawab pada haiwan. Jadi nilai nilai tambah diri kita lebih tinggi. Masya-Allah. Terus jadi ada satu lagi satu hebat orang yang membeli kucing ni, nilai baiknya adalah mengajar kita untuk sentiasa bersedekah. Kita bagi jangan tak niat. Dalam Islam apa-apa perkara saja yang kita tak niat tu tak dapat pahala nanti. Kita niat, ya Allah, sehari ni aku bagi kucing, aku beli kucing ni adalah niat sedekah aku. Sebab ada hadis daripada Abu Hurairah, ya, ada hadis daripada Bukhari dan Muslim, dia kata pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki jantung dan hati mendatangkan pahala kebaikan. Seorang Muslim yang menanam tanaman, tumbuh-tumbuhan kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia, binatang, maka baginya adalah sedekah. Jadi kalau kucing kita sendiri pun kita bagi makan niat sedekah. Jadi kita dapat pahala membela, pahala sedekah bagi makan. Masya-Allah. Sebenarnya dalam Islam ni nak buat pahala sangat mudah. Betul, Aziz dah 8 tahun bela, lupa nak niat tu. Kita kena mula balik betul kan niat. Tak apa, masih sempat. InsyaAllah. Jadi kat sini tapi pahala lain pula, pahala berkasih sayang. Pahala lain tu masih ada, tapi kita tambah lain pahala sedekah kepada haiwan peliharaan kita. Kalau kat bawah contohnya kamu bekerja dekat sini kan, nampak kucing kat bawah tu bagi ni, hari ni bagi sedekah. Walaupun bukan daripada hasil titik peluh kita bagi makan kucing, company niatkan ni sedekah. Semua orang dapat pahala sama-sama dekat sini. Semua dapat. Walaupun seorang yang bagi bagi kucing tu makan, tapi semua orang dapat pahala sebab kita tolong niatkan. Bagi makan kucing tu adalah sedekah. Selain daripada tu, mengajar kita untuk sentiasa peduli, bersimpati dan empati. Yang ini adalah apa nak cakap? Kita kan nampak kucing, bukan saja kucing peliharaan kita tapi di mana-mana anjing. Saya ingat seorang sahabat saya meninggal, yang mana tak sedih saya mengisah kisah beliau. Seorang sahabat saya, dia sangat empati kepada seorang kucing ni, yang mana masa dia setiap kali pergi haji, umrah, tanah suci, kita sibuk nak bawa baju. Yelah, nak pakai jubah macam ni. Ibi baru balik daripada Mekah kan, dia nak pakai kurta yang macam mana, dalam beg penuh makanan lah tapi sahabat saya ni membawa 10 kilogram dalam begnya makanan kucing. Setiap kali kami pergi ke masjid-masjid sekeliling daripada Mekah, kita pergi berziarah, dia bagi kucing makan. Dia maksudnya memelihara kucing ni menjadikan hati kita, empati kita sangat tinggi pada haiwan. Sampai satu ketika semasa saya pergi umrah dengan dia nampak ada satu anjing tersepit di Mekah. Kita tak jumpa anjing tersepit tu, tapi sebabkan dia nampak nilai yang ada pada dirinya, empati yang sangat tinggi, dia nampak anjing tu. Nak tahu tak dia buat apa dekat anjing tu? Dia tunggu anjing tu. Orang lain semua pergi sembahyang kat masjid, dia tunggu anjing tu. Dia telefon cari doktor daripada Jeddah ni ke Mekah 45 minit. Telefon sampai doktor daripada Jeddah datang. Lepaskan anjing tersepit tu. Sebab apa saya cerita perkara ini? Sebab ada satu hadis yang menceritakan bahawa seorang wanita yang memberi makan anjing dalam kehausan masuk syurga. Allah janjikan syurga untuk dia. Masya-Allah. Jadi bila saya ingat kisah kawan saya ni, dah lah bawa makanan banyak pergi Mekah untuk baju kucing. Baju dia pun tak tahulah berapa. Baju dia tak berapa helai je. Lepas tu orang lain semua sibuk nak jaga nak sembahyang kat Mekah, nak dapat pahala yang banyak dekat Masjid Haram. Dia seorang nampak anjing tu tersepit dan dia tak pergi sembahyang kat Masjid Haram. Tapi Allah bahagi pahala dia menunggu anjing tu, dan anjing tu dilepaskan. Selamat, alhamdulillah. Selamat. Dan bila saya tengok peristiwa kawan saya ni, saya ingat hadis yang pernah saya baca. Betul, Allah menjanjikan syurga kepada orang yang memberi anjing dalam kehausan makan. Jadi kat sini tak ada pun salah silap, tak mengejar solat fardu, tapi dia melepaskan anjing, kita boleh masuk syurga dalam banyak cara. Jadi janganlah kita memandang apa-apa pun remeh. Sebab empati kepada binatang ni memang kita dijanjikan syurga. Seterusnya tadi keempat, yang kelima adalah mendapat redha dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah nilai-nilai nilai-nilai yang tadi kan tak soalan dia, nilai-nilai yang baik kita. Tiba ada sedih-sedih kan, nilai-nilai yang baik sebab kawan saya tu dah meninggal. So tak apa Mak Haji, sementara bila Mak Haji dah sebut sahabat Mak Haji tu, sebenarnya beliau juga adalah sahabat saya juga. Mungkin kita boleh ambil kesempatan ni Mak Haji, kita sama-sama
sedekahkan bacaan Al-Fatihah buat Allah Yarhamah Aisyah ya. Aisyah ya, yang baru kembali ke rahmatullah pada 26 Disember 2023 di Amerika Syarikat tahun lalu. So sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah buat Allah Yarhamah. Al-Fatihah. Bismillah. Okay, saya nak tambah lagi kebaikan kebaikan memelihara haiwan peliharaan ni, kucing dan sebagainya. Last kali akan mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang mana sesungguhnya aku akan memberi syafaat pada hari kiamat kepada orang-orang yang menyayangi haiwan-haiwan, especially kucing. Masya Allah. Saya rasa spot on juga jawapan Mak Haji, dan ini satu orang kata penambah semangat kan kepada semua orang yang di luar sana, Mak Haji, yang selama ni tanpa lelah, tanpa rasa penat, putus asa, terus menjaga, menyayangi haiwan. Yang mana jumpa haiwan jalanan, kutip, tak kira kucing ke anjing yang merungut tadi tu, kalau dapat tahu kebaikan-kebaikan ni, insya-Allah akan berbesar hati balik. Kita harap mereka dapat lihat benda ni dari sudut yang lebih besar kan? Lebih besar aspek lebih besar. Kalau nak merungut, ingat balik apa yang Rasulullah janjikan, apa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang mencintai haiwan. Masya-Allah. Alhamdulillah. Kita kena terus Mukibir macam dah seinsaf ya. Goosebump Ibi. Lagi tu kisah sahabat kami lah, Allah Yarhamah Aisyah tu juga memang sangat memberi kesan kepada kita kan, Mak Haji sebab memang sepanjang saya mengenali beliau, Allah Yarhamah seorang yang sangat mengasihi haiwan. Memang kami pernah beberapa kali ada sesi bersama Allah Yarhamah, dan memang pemerigian beliau sangat memberi kesan. Semoga Allah mencucuri berahmat ke atas roh beliau dan ditempatkan di sisi orang yang beriman. Okay Mak Haji, kita boleh go to the next question. Ibe? Saya mesti terfikir. Okay, tak apa. Saya next question Mak Haji. Mak Haji, ada next question ni berkenaan dengan makanan kucing. Makanan kucing ni yang dikatakan sumber haram ataupun makanan yang tidak halal. Adakah boleh kita berikan makanan tidak halal kepada kucing? Contohnya yang makanannya ada lemak babi, gelatin, ataupun mungkin tak ada, mungkin atau sedikit keberatan, ada sedikit lah isi babi ke, ataupun atau ayam yang tidak disembelih halal ke sebagainya. Bagaimanakah pandangan Islam terhadap perkara ini, Mak Haji? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak jawab soalan ni, saya bukanlah orang fiqah, pakar dalam bidang fiqah. Tapi dulu kami pun pernahlah belajar. Kami belajar berkenaan perkara-perkara ini. Bab-bab fiqah ni memang kita perlu belajar dan kita perlu tahu, dan untuk urusan kehidupan kita sehari-harian, lebih-lebih lagi kepada pencinta kucing. Betul? Betul. Kena ada fake kucing pula. Jadi banyak ya ulama membahaskan berkenaan tentang isu makanan kucing. Ada lemak babi, macam mana, bagaimana kita sebagai jadi isu ni sebab ramai yang berfikir macam ni, kucing makan lemak babi, lepas tu berak-berak kat rumah kita guna bekas pasir kita pula cuci, lepas tu bekas makanan dia guna pinggan yang ada kat rumah, kita pula guna pinggan tu. Kita nak kena samak ke? Kena cek tanah ke? Kena cek tanah pula. Jawapannya tidak perlu. Hukum kepada samak adalah kepada anjing dan babi kan. Dia jatuh kepada benda yang jelas, yang nyata, yang nampak, yang zahir. Tapi kalau dah terurai, contohnya dia dah jadi meninggal, lemak dia ke, atau dah diproses, kita dah tak nampak benda tu babi, tiba-tiba nampak RC babi ke RC tu, kita tak nampak jelas. Jadi hukumnya pada benda yang tak jelas ni tidak perlu disamak. Jadi kucing makan, pertama sekali kucing tu adalah bukan makanan kita. Kita tak makan kucing. Kucing haram untuk dimakan. Jadi bila tak masuk dalam badan kita, tak ada kena-mengena daripada jadi sumber lah dalam darah daging kita. Jadi tak jadi isu lah. Kalau daripada dia hukum fiqah, dia masuk dalam kaedah sains yang mana bila benda tu dah terurai, contohnya haiwan
ikan keli kita bagi lemak babi contohnya benda ni dibincangkan dan berapa lama berada dalam badan ikan keli tu untuk ikan keli tu boleh kita makan. Jadi boleh, tak ada isu kita tak boleh makan ikan keli tersebut sekiranya dia termakan ke atau diberi makanan babi ke, dedak babi ke, kita tak tahu. Kemudian kucing pula termakan ada tu, tak ada masalah. Tak ada haram ataupun apa, sebab dekat sini ada satu perbahasannya dalam fiqh menggunakan hadis ni, air liur kucing tidak haram. Air liur kucing bukan najis, bulu kucing bukan najis, sebab kucing bukan daripada haiwan yang najis. Yang tu memang jelas dalam hadis tu kita bincangkan dan banyak para ulama membincangkan. Juga bekas yang tadi saya pernah cerita sebelum ni, bekas ada 2 kisah yang mana Ibnu Qatadah nama dia, dia mengambil wuduk daripada bekas yang kucing kucing yang minum. Jadi dia ambil wuduk daripada situ. Dan seterusnya Aisyah, isteri Rasulullah SAW, ada orang hantar makanan ke rumah dia pada masa tu. Kemudian kucing makan sikit makanan yang terdedah lah kan. Kucing makan, kemudian Aisyah makan. Jadi makanan terkena air liur kucing ni bukan najis. Dibolehkan. Dia tak sama pula dengan anjing. Air liur anjing najis. Anjing dan babi seluruhnya tu adalah najis. Seterusnya sekiranya, tapi ada pembincang ulama ya yang membincang begini secara spesifik, sekiranya ada air lain untuk diambil wuduk, gunalah air yang lain. Sekiranya tak ada, boleh. Jadi maybe dah terjawab lah, sebab ramai juga yang bertanya adakah bulu kucing, air liur kucing, so dia banyak, especially bulu kucing lah melekat dekat sejadah, dekat baju. So dia tak najis, dia tak membatalkan. So kita boleh buat solat juga Mak Haji boleh. Bila kita memelihara kucing, nak tak nak kita perlu, tadi nilai yang baiknya kita adalah orang yang menjaga kebersihan. Najisnya perlu kita bersihkan dengan sebaik mungkin. Sekiranya haiwan tu, kita tahu haiwan tu dia, air liurnya adalah, sifat air liur kucing ni adalah pembersih. Penyuci. Dia suci kan. Dia kan, kucing kan mandi guna air liur dia. Sebab itu Allah jadikan air liur dia tu menyucikan badan dia. Dia bersihkan tempat-tempat najis dia, dibersihkan. Jadi kucing tu sendiri suci. Seterusnya tapi kita sebagai tuan yang memelihara, kita tahu kucing kita tu bila dia sakit, bila tak sakit, bila dia cirit, bila dia tak cirit. Kita perlu ambil tahu. Sekiranya kita tak ambil tahu, berdosalah bagi kita. Betul. Hukum bila nak jatuhkan hukum dosa ni berat ya. Tapi kenapa saya cakap macam tu? Memang berdosa kalau kita tak memelihara dia dengan baik. Menzalimi kucing tadi kan berdosa. Kita tak tahu dia sakit bila, dia punya najis tu apa, bersih-bersih bila dia cirit kan. Jadi kita perlu bersihkan. Jadi nilai yang baik bila kita memelihara kucing, secara tak langsung kita menjadi orang yang sangat disiplin dalam menjaga kebersihan. Kalau tadi dia pusing-pusing, dia tidur dengan kita, tiba-tiba saya pula yang tanya soalan ya. Sebab banyak dia perbincangan isu ni yang mana kucing tu tidur dengan kita. Apakah hukum tempat tidur kita? Okay. Dalam Islam, haiwan peliharaan adalah haiwan peliharaan, manusia adalah manusia. Seeloknya kita bezakan, sediakan tempat tinggal dia yang sepatutnya untuk haiwan. Jangan dalam Islam sekiranya kita berlebihan dan menjadikan kucing tu sebagai ahli keluarga yang macam tuan. Kita spend duit berlebihan, belikan baju, beli gelang kaki yang berharga beribu-ribu. Di situ akan jatuh hukumnya haram. Haram kerana membuat perkara yang sia-sia dan berlebihan, membazir. Haiwan perlu dilayan seperti mana haiwan. Manusia perlu dilayan seperti mana manusia. Jangan kita samakan taraf manusia dengan haiwan. Okey, faham. Tapi still dalam masa yang sama kita kena menyantuni, mengambil berat kepentingan kebajikan. Kalau demam pergi hospital hantar. Kalau sakit contohnya apa? Terlanggar nak kena buat ortopedik hantar ke IVET. Doktor IVET pandai buat ortopedik. Hebat saya dengar cerita skru semua. Kena, itu perlu menyantuni. So saya ada satu soalan. Ini dia macam terlebih care. Contohlah tuannya dah bagi makan, tiba-tiba kucing jadi obesiti. Sampai banyak penyakit yang datang. Kebajikan dah bagi dengan sempurna, tapi dah sekali menyakitkan kucing tu. Apa pandangan Mak Haji tentang macam ni? Dia dah terlebih bagi. Macam mana ni sebab ramai orang dia kalau suami saya pun bagi saya makan terlebih, dia obesiti. Dosa ke suami saya? Macam ni lah, kita ambil hukum asal dalam Islam ni.
kita perlu bersederhana. Bersederhana dalam semua perkara. Wasatiyah. Wasatiyah, bersederhana. Sekiranya kita memberi kucing kita makan pun kita perlu bersederhana. Jangan sumbat semua benda, saya perut dia kembung pula. Makan banyak sangat. Itulah kebanyakan banyak yang suka je kan. Betul betul. Kalau kita postingkan video kucing yang jalan tu sado terlebih tu. Suka tengok, tak ada dalam semua orang suka tengok benda yang comel. Dan ramai yang tanya apa tips nak bagi kucing macam betul. tu. Ada tips tak macam mana? Kita pun pening juga nak jawab Ibi. Kita ni klinik ni. Tapi kalau bagi makan dia memang sihat, tak ada masalah lah. Kalau melibatkan obesity tu, kita tahu kalau terlebih makan, manusia pun terlebih makan boleh jadi kecil manis. Sakit lah, banyak sakit dia dapat datang. Jadi kita ambil pendekatan yang paling mudah. Apa-apa perkara pun kita perlu bersederhana. Lagi-lagi kan haiwan peliharaan kita tu, kalau saya takut kalau saya cakap nanti pecinta kucing marah. Tapi saya kena cakap lah, kita kena bersederhana. Kucing tetap haiwan. Kucing tetap haiwan yang perlu kita kita kena jagalah. Kita yang kena kawal keperluan dia. Dan kita juga yang kena kawal sebenarnya. Apa makanan supaya dia tak terlebih. Kalau kita dah jaga kucing, kita dah sayang dia, kita mestilah macam makan tahu, ambil tahu apakah dietitian yang sesuai. Betul. Nak bagi makan apa. Saya pun baca nak bagi dietitian kucing ni nak kena makan apa, telur tambah ayam ke, nak bagi bulu dia gebu-gebu cantik, tak tertanggal. Bila bulu tak banyak tertanggal, rumah kita bersih. Kita pun kita kena ambil tahulah. Kita kena belajar bila kita dah menyantuni. Tadi saya cakap bila minat Betul. Bila kita minat, kita akan buat yang terbaik. InsyaAllah. Tapi kalau kita jaga kucing, ada orang sekarang trend jaga kucing sebab semua orang beli kucing, dia pun nak beli juga, nak tunjuk-tunjuk dia ada juga, sampai kucingnya tak terjaga. Jadi dia jatuh kepada menzalimi hukumnya haram. Jadi apa-apa pun kita perlu boleh tak Mak Haji, kalau saya kaitkan juga menzalimi tu, saya tak pastilah, mungkin pandangan Mak Haji juga. Kita melihat ada orang yang ada bela kucing ni, dia ada niat dia nak membiakkan kucing dia banyak-banyak dengan cepat, dengan harapan dia boleh jual kucing dengan cepat. So sampai satu keadaan dia terlepas pandang, atau dia memang mungkin dengan niat saja tidak memberi ruang kepada ibu kucing tu untuk berehat sebelum dia nak beranak lagi kan. Sehingga 1 tahun tu mungkin beberapa kali kucing tu beranak. Dan ni menyebabkan nutrisi deficiency kepada mak kucing tu. Lama-lama kan dia jadi tak sihat. Yalah, kucing beranak berapa kali. Manusia pun sekali setahun je pun dah cukup. Manusia pun perancangan keluarga ada perancangannya tersendiri kan. So apa pandangan Mak Haji kalau dari sudut begitu? Okey, bukanlah pandangan saya, ini apa yang saya baca, apa yang saya pelajari, yang mana jual beli haiwan peliharaan bukan untuk makan ni, bukan ternakan peliharaan, macam mana, burung, lagi apa, kucing, apa lagi, sugar glider, arnab ni boleh dimakan. Arnab ni boleh dimakan. Betul. Adalah haram. Haram ya, hukum jual beli urusan tu, duit hasil daripada ada haram. Okey, alright. Okey. Haram sebab kita haiwan ni bukan untuk kita buat urusan berniaga. Sekiranya dia mengandung secara naturally, memang sebab haiwan tu sifatnya, fitrahnya untuk membiak. Itu memang Allah jadikan dia untuk membiak, supaya kelangsungan dia, kewujudan baka tu tak pupus. Dia memang Allah naturally dah ciptakan secara semula jadi. Kita sebagai manusia perlu menjaga ekosistem, sebab setiap haiwan yang diciptakan ada ekosistemnya sendiri, kebaikan kepada kita manusia. Dekat bumi, burung ada kebaikan dia, kucing ada kebaikan dia, dan kita sebagai manusia perlu menyokong ekosistem yang Allah dah wujudkan ni. Tapi kita pula mencipta ekosistem baru, beranak-beranakkan atas dasar ketamakan dan kerakusan manusia untuk mencipta duit daripada haiwan tu, ekosistem tadi tu. Jadi harap kita tak boleh. Tak boleh. Kalau macam contohnya dah ada berat pinak, baka tu dia nak jual, okey, seekor, 2 ekor, bukan menjadi satu urusan bisnes yang besar, yang akan menzalimi haiwan-haiwan ni.
So kalau katakanlah dia dah ada kucing, dia dah beranak pinak, dia jaga macam biasa. Tapi ada saya nak belilah kucing awak tu. Boleh nak beli, bukan asal dasar kita nak berniaga untuk dapatkan hasil keuntungan. Kita jual atas dasar kita dah spend banyak guna duit ni sebab haiwan-haiwan ni menggunakan kos. Jadi akad dengan orang yang membeli atas dasar simpati, dia membeli bayar kos kita. Betul. Untuk membesarkan perubatan dia. Bayarlah untuk saya berapa yang dia boleh bayar. Dia boleh bayar. Persetujuan dua pihak akad di situ atas dasar untuk tadilah perubatan tadi tu, yang kita kos-kos perubatan kita tu. Bukan sebab kita nak mencipta duit kekayaan atas pembiakan haiwan yang banyak. Sebab kalau haiwan macam lembu, kuda, apa lagi, arnab, makanan yang boleh makan, ayam boleh. Urusan jual belinya halal. Benda baru Ibe, kita belajar hari ni. Sebab bila manusia ni rakus dan tamak, dia tak melihat halal haram lagi. Subhanallah. Na'udzubillah min zalik. Kita minta jauhkanlah makcik kan. Betul. So makcik tak apa, kita pun banyak persoalan-persoalan kita dah lalui dengan makcik ni. Saya rasa sedar tak sedarlah kita hampir nak dekat sejam lah Ibe. So Ibe ada lagi Ibe nak tanya soalan tambahan lagi Ibe? Cuma saya nak tanya Makcik lah, maybe dari segi kesedaran lah untuk orang di luar sana. Sebab sekarang isu buang kucing dia semakin menjadi-jadi. So apakah pandangan ataupun nasihat Makcik nak bagi diorang ni sedar bahawa buang kucing tu sebenarnya tak elok. Buang kucing tak elok. So apa yang boleh nasihat lah daripada Makcik? Nasihat saya macam ni. Saya memahami bahawa manusia tak semuanya suka kucing dan ada yang suka. Betul. Tak semuanya pencipta. Dan dalam Islam tak salah kita tak suka pada kucing. Tak suka tu bukan maksudnya kita menzalimi lain ya. Menzalimi tu kita macam buang, lepas tu kita tak nak dia dekat rumah sebab kita tak mampu nak komitmen. Sebab kucing sekiranya kita bela, kita tak menyediakan tempat makanan, tempat tinggal, makanan dan tempat kesihatannya, kita berdosa. Jadi kita beli kucing dia berak merata kat rumah-rumah jiran, kita pun berdosa. Kita kena jaga. Betul. Kalau kita tak mampu jaga, kalau kita nak buang, kita janganlah buang di tempat yang tak ada manusia sampai kucing tu akan memudaratkan dia. Buanglah di tempat-tempat yang letakkan di tempat-tempat yang biasa orang bagi makan. Tempat dia nak membiak senang, tak akan mendatangkan kemudaratan kat orang lain. Kucing-kucing jalanan tak ada masalah sebab Allah memang dah ciptakan kucing tu hidupnya begitu. Dia boleh survive. Dia bukan macam kita hujan, kalau duduk kat hujan dah 10 hari boleh meninggal. Kucing tak, insya-Allah. Tapi membuang kucing ni janganlah sampai menzalimi. Jangan jatuh sampai menzalimi. So sebaiknya manakah ke tempat yang boleh, kalau dia nak dah rasa dia tak dapat nak beli kucing tu, dia nak hantar kucing tu ke mana? Mungkin hantar ke shelter ke? Ke shelter ke, ataupun memang kita nampak ada tempat-tempat orang-orang, kita boleh tanya. Sebab dekat Malaysia ni ramai sangat sebenarnya pencinta-pencinta kucing, orang yang terlalu baik hati. Saya panggil orang terlalu baik hati lah. Terlalu baik hati yang sanggup berhabis beribu ringgit untuk menjaga kucing-kucing yang banyak, kucing-kucing jalanan ni. Sebab atas dasar simpati. Boleh kita naikkan dekat sosial media kan sekarang banyak TikTok. Siapa-siapa saya ada kucing yang saya tak mampu nak jaga, boleh ke siapa-siapa ambil untuk uruskan. Boleh. Ataupun tempat-tempat yang selamat. Janganlah pergi buang kat tepi gaung saja dengan niat bahawa kucing tu jatuh mati nanti. Kalau niat-niat macam tu pun dah datangkan dosa dah. Boleh nak buang, tak ada masalah. Tapi tempat yang kita pastikan kucing tu selamat, boleh cari sumber makanan yang takkan dilanggar. Di tepi highway ke, kita tak buang ke tempat-tempat macam tu. Okay, alright. Okay. So another thing Ibe Alhamdulillah. So janganlah buang kucing. Pendek cerita, kita tak, dia jangan buang, tapi kita cari tempat yang selamat untuk cari untuk selamat. Sebab tak salah kalau kita tak kita tak dapat nak beli kucing. Beli kucing, tak mencintai komitmen kucing. Betul. Kan? Kadang-kadang komitmen tu tak sebab dapat. Sebab ada orang yang geli. Tak boleh. Macam contoh saya sayang, anak saya geli, tak boleh asma. Jadi saya kena korban lah. Saya tanyalah kepada sahabat-sahabat, saudara mana-mana yang siapa suka kucing, kita bagi. Terus mereka pula jaga. Jadi kucing angkat. Sekarang banyak kan kucing angkat. Adoption. Bagilah tempat-tempat peliharaan tu. Sebab apa yang kita nampak lah, bila bela kucing ni dia akan buang dengan anak-anak yang berlahir. So bila maybe dia mula-mula dia bela seekor, and then bila dah ada anak tu dia jadi dia tak larat. Komitmen lah, maybe dari segi komitmen. Lepas tu jadi dia kena berusaha memastikan kucing yang di bawah jagaan yang tadi tu
selamat sekiranya dia tak nak jaga lagi. Betul. Dia kena cari, kena berusaha. Itu adalah satu amanah dan tanggungjawab. Betul. Lepas tu kita kena tahu yang macam kisah lagi, kita bela kucing, kita bela, tadi kan sedekah. Takkan jadi fakir orang yang bersedekah kalau niat kita betul ikhlas. Kita kena pegang pada benda tu. Betul tu Mak Haji. Okeylah Mak Haji, kita nak sampai ke penghujung sesi kita Mak Haji. Alhamdulillah. Tapi sebelum kita berakhir Mak Haji, saya just nak rewind balik. Kami dapat kalau kita telusuri, Mak Haji dulu pernah belajar di Universiti Cairo. Betul. So memang dalam pengajian Islam sebagainya. So saya boleh percaya Mak Haji berbahasa Arab tu fasih. InsyaAllah lah fasih Mak Haji. Masya Allah. So mungkin boleh Mak Haji berikan pesanan juga kepada pencinta kucing dan haiwan di luar sana, kepada audiens kita dalam bahasa Arab, supaya mereka boleh respon balik dekat komen dan mereka boleh teka apakah pesanannya Mak Haji nak pesankan tu. Boleh Mak Haji? Kena kalam Arabi lah ni. Masya Allah, saya tak tahu apa maksud tu Mak Haji. Kena bercakap dalam bahasa Arab. Ya betul Mak Haji. Jadi sebelum kita, dah lama ni cakap 15 tahun tak cakap. 15 tahun Mak Haji. Masya Allah. Kalau sebelum saya yang cakap Arab, saya kena refresh, tiba-tiba nak suruh refresh kan. Jadi kita tanyalah kepada dua orang ni. Okey, apa dia Mak Haji? Nak tanya kita tanya kepada host kita. Sebagai pencinta kucing kat luar sana, dah kita punya host suruh kita cakap Arab sebagai pencinta kucing ya. Okey. Boleh ke bagi tahu kucing dalam bahasa Arab apa? Tu dia sebelum kita Google sekejap. Google. Saya dah ready sebenarnya. Oh dah ada dah. Hebat. Oh hebat. Apa dia Ibe? Muka tu banyak sebenarnya. Oh dia ada banyak kan. Okey. Apa yang Ibe tahu? Saya bagi satu dulu. Nanti Al-Kitun. Betul ke Mak Haji? Masya-Allah. Kalau tadi Al-Basun ada? Belum ada lagi. Ada. Oh, Mak Haji mana gurau dah sekarang Aduh. Mak Haji, kenapa dalam bahasa Arab tu banyak terms kucing tu? Macam kita kucing lah. Kucing. Bahasa Arab ni kalau nak cakap panjang. Bahasa Arab ni adalah satu bahasa yang sangat indah, yang mana dia sangat spesifik terhadap word-word yang diberikan. Dia membawa macam kitun ni kucing yang macam mana, hair tu kucing yang macam mana, dia berbeza-beza. Nanti kita masuk dalam kelas bahasa Arab untuk kucing. Kita tak boleh jawab sekarang. Dia bahasa Arab ni kalau dalam pentafsiran Quran sendiri, bahasa Arab tu dia membawa maksud yang berbeza-beza. Setiap penggunaan perkataan dan juga huruf tu membawa maksud. Nanti kita spesifikkan kitun tu yang macam mana, hair tu yang macam mana, tadi apa? Basun tu yang macam mana. Sebab kucing pun sendiri ada banyak kategori kan. Betul. Banyak spesies kucing. Part tu kita ada part tu lagi jemput Mak Haji bahasa Arab pula. So kita kena bahasa Arab jugalah part tu nanti. Ahlan wa sahlan. Marhaban bikum. Okey, kita nak. Okey Mak Haji, pesanan Mak Haji kepada pencinta kucing dan haiwan di luar sana. Kalau salah bahasa Arab saya tu maafkanlah, sebab lama saya 15 tahun tak cakap Arab. Okey, cuba audience bagi terjemahan kepada pesanan Mak Haji. Apakah maksud daripada pesanan saya dalam bahasa Arab? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhibbil al-kitun wal hayawana hunaka uhibbuhum li'annahum aidan makhluqatullah wa barakalakum fid dunya wal akhirah. InsyaAllah. Saya jawab dia sebab dah Mak Haji kata insyaAllah. InsyaAllah apa kita tak tahu lah. Tapi insyaAllah kita doakan apa yang pesanan daripada Mak Haji itulah. Betul. Yang penting Mak Haji punya pesanan tu adalah mendoakan kepada apa? Pencinta kucing kat luar sana. So kepada audience, sila tuliskan komen di ruang komen apakah maksud bahasa Arab tadi, pesanan Mak Haji di ruangan komen. So kita ada surprise lah kepada anda yang terawal menjawab dengan tepat. Dengan tepat dia tak ada silap kan, dia tak boleh beza sikit dia mesti tepat dia kalau ada dan ke dia dengar dia tak boleh. Dan dengan dia beza. Kalau bahasa Arab saya salah, macam mana dia orang nak tepat tu? Masya-Allah. Saya tak tahu lah tu. Okey, ada lagi Ibe, apa benda lagi kita
kita nak tanyakan kepada Mak Haji sebelum kita berakhir? Sebelum setakat ni semua sudah lah. Rasa kisah kucing di Giza. Mak Haji pernah ada sebut sebelum ni kan, berkenaan kenapa simboliknya kucing tu di waktu zaman Firaun, sampai mereka mendewakan kucing tu. Mendewakan kucing. Kena jawab soalan ni kan. Kita ada part tu kan. Mungkin boleh make it short and simple je lah kan. Teaser sikit ke apa jawapan Mak Haji tu. Secara kisah dia saya tak berapa nak apa sebab dah lama tak baca balik. Tapi kalau kisah dia pada masa zaman Firaun ni, dia adalah haiwan kesayangan Firaun. Kucing ni adalah haiwan kesayangannya. Jadi sebab tu dia ada satu patung yang sangat besar dekat Giza tu. Saya ada gambar saya kat sana. Patung kucing, kepala kucing. Dia punya badan macam bentuk piramid. Dia adalah haiwan kesayangan Firaun. Firaun yang kejam gitu pun sayang kucing. Kalau korang yang menyiksa kucing, tak tahu lagi jahat daripada Firaun ni. Masya-Allah, tak tahu tak ada lagi. Nauzubillah min zalik. Allahu akbar. So saya rasa kita dapat banyak benda, apa orang kata, benda baru kan. Betul. Dapat banyak pesanan-pesanan yang pada saya lah sangat berharga lah untuk kita kan, yang sebagai umat Islam especially, kita hayati dan kalau sebaiknya kita amalkan apa yang telah dipesankan ataupun jawapan pandangan daripada Mak Haji tadi juga, especially bagi mereka yang ada kucing, yang ada haiwan peliharaan. So saya rasa input kali ni pun sangat berguna lah ini. Betul. So saya harap santai. Dengan saya santainya Mak Haji explain pada kita semua. So which is I believe that it's going to be another valuable session. Alhamdulillah. And terima kasih banyak-banyak sekali lagi Mak Haji sama jemput kerana sudi bersama kami dalam masa sejam lebih kurang sejam juga bersama kami. Tanpa sedar tanpa kita sedar Mak Haji. Tersebut biasa orang kata dia nervous awal-awal tu, bila dia dah shock kan, dia memang dah takkan teringat dah. Sejam dah rupanya. Itu belum masuk part sejarah lagi Cik. Belum kita kalau kita tanya Mak Haji berkenaan sejarah Islam, sirah tamadun ni Mak Haji sebab kepakaran Mak Haji adalah berkenaan dengan sejarah Timur Tengah. Sejarah Timur Tengah. So kalau Mak Haji nak kupas berkenaan dengan Palestin, negara-negara serantau, apakah asal usulnya sehinggalah keadaan Palestin yang kita lihat hari ini. Saya rasa Mak Haji ni adalah seorang yang sebaiknya lah kita dapatkan pandangan kan. Betul. Dan selain itu kepada mereka yang juga memang mencari fashion tudung raya kan, tudung raya ke dan sebagainya, dan tudung yang sentiasa keluar. Sebab saya selalu perhati Hanami ni mereka selalu aktif keluar edisi tudung-tudung yang baru. Seminggu sekali Mak Haji. Seminggu sekali guys, bayangkan keluar tudung baru. So bagi mereka, anda semua yang memang nak mencari koleksi tudung yang pelbagai design, pelbagai corak, boleh melihat terus browse IG social media Hijab Hanami. Anda nama apa Mak Haji? Hanami Hijabs by Hanami Hijabs by Hanami di TikTok, IG, Facebook dan sebagainya. Mereka juga ada laman website yang anda juga boleh scroll terus dan melihat koleksi-koleksi tudung Hanami. InsyaAllah, mudah-mudahan sesi kita ni bermanfaat kepada semua pendengar. Betul, insyaAllah moga memberi manfaat. Mana-mana yang keburukan tu datang daripada kekurangan kita sendiri, keburukan tu datang daripada saya sendiri, dan mana-mana yang cerita kebaikan boleh kita menjadikan ikhtibar dan juga sebagai ilmu lah untuk kita menjalani, memelihara kucing dengan sebaik mungkin, dan menyayangi haiwan dengan sebaik mungkin seperti mana yang para sahabat buat, Rasulullah buat. InsyaAllah. Alright, ada lagi? So sebelum tu saya nak cakap sikit mengenai kepada siapa yang ada persoalan. Kebanyakan ramai yang komen dia nak tanya. So kita tak cepat nak So kalau ada cerita, ada kisah-kisah, korang boleh je DM kami. So komen boleh. Komen pun kalau maybe ada personal ke pasal kucing ke, maybe boleh DM, and then kita cuba masukkan dalam podcast.
Alright, kita boleh bincangkan bersama-sama. Alright, itu sahaja untuk sesi kita Sembang Kucing pada kali ini. Terima kasih. Nantikan lagi episod akan datang. Kita akan bawakan ramai lagi tetamu istimewa yang akan beri banyak input kepada anda semua. Itu sahaja. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Mak Haji.